Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita akan bahaskan ayat yang ke-21, ayat nombor 21, kita mula daripada ya ayuhan nas. Saya baca, tuan-tuan puan-puan semak sama-sama, kemudian kita tengok apa makna dia dalam bahasa Melayu, kemudian baru kita bahaskan soal teknikal, kita akan pecahkan kepada 3 rangkap lah. Kita akan pecahkan kepada beberapa rangkap supaya tuan-tuan lebih mudah untuk faham makna dan bahaskan soal teknikal, tuan-tuan. Baik, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Baik. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Allah, u'budu rabbakum. U'budu maknanya sembahlah oleh kamu. Rabbakum akan Tuhan kamu. Wahai sekalian manusia, sembahlah oleh kamu. Ni ada maf'ulun bih tak? Ada tak? Siapa yang nak kena sembah ni, tuan-tuan? Rabbakum. Mana kita tahu? Rabbah ni tengok baris dia baris apa? Nak jadi maf'ulun bih, mesti kena mansub, mesti kena baris atas. Ingat tak? Okay, tengok rangkap pertama. Kita bahaskan makna dia dulu, tuan-tuan. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum. Sembahlah oleh kamu akan Tuhan kamu. Okey. Alladhi khalaqakum. Yang dia telah menciptakan kamu. Sembahlah oleh kamu akan Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kamu juga. Dia yang telah menciptakan kamu dan dia juga menciptakan orang-orang daripada sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa kepada Tuhan kamu tersebut, iaitu Allah Azza wa Jalla. Baik, kita ambil rangkap pertama dulu, tuan-tuan. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Ya ayuha, wahai. An-nasu, manusia-manusia. Ni jamak, tapi tak ada ina una, dia jamak taksir. Ingat ke tidak? Jamak taksir. Tapi ni jamak taksir orang ke bukan orang, tuan-tuan? Manusia-manusia ni orang lah, makna dia pun manusia kan. Dia samalah kategori macam al-ulama, ar-rijal. Rijal maknanya lelaki-lelaki, macam tu. Okey, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia ataupun wahai manusia-manusia, u'budu, sembahlah oleh kamu. Sembahlah oleh kamu. Ini isim ke fi'il ke haraf, tuan-tuan? Sembahlah oleh kamu, duduklah oleh kamu, pergilah oleh kamu. Ni fi'il. Fi'il apa? Fi'il amar lah, menyuruh kan. Okey. Rabbakum, sembahlah oleh kamu akan Tuhan kamu. Faham tuan-tuan? Okay, kamu ni rujuk pada siapa tu? Wahai sekalian manusia, sembahlah oleh kamu akan Tuhan kamu. Kamu ni rujuk kepada manusia ni, baliklah. Sembahlah oleh kamu, wahai manusia, akan Tuhan kamu, wahai manusia. Jadi kamu ni rujuk kepada, dia ganti nama diri kepada manusia-manusia ni semula. Baik, tuan-tuan, satu persatu, tuan-tuan. Ya ayuha ni kalimat kita consider dia sebagai haraf seru kan. Ya ayuha, haraf, apa gelaran dia? Haraf seru. So fungsi dia apa? Fungsi dia seru lah, menyeru lah. Baik. Apa kalimat selepas dia? An-nasu. An-nas ni maknanya manusia-manusia. Baik, ini isim ke fi'il ke haraf, tuan-tuan? Ada alif lam di pangkal. Cuba jawab. Inilah kalimat isim. Baik, ada alif lam di pangkal kan. Baik, kalau isim, soalan saya pada peringkat kedua, tentulah saya tanya. An-nas ni isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Isim yang ada gelaran dan fungsi ni isim tanya ke, isim ganti nama diri ke, isim apa? Isim mewakili ke? Cuba jawab, tuan-tuan. Inilah isim biasa. Isim mewakili tu alladhi, alladzina, macam ni. Sekejap kita jumpa. Inilah isim biasa. Betul ke tidak? Jadi kalau isim biasa, dia mabni ke mu'rab? Mabni tu kebal, tak boleh ubah. Mu'rab tu boleh diubah-ubah. An-nasu ni isim yang mabni ke isim yang mu'rab? Okey, isim biasa semua mu'rab. Betul ke tidak? Kalau isim yang ada gelaran dan fungsi, barulah dia mabni, tak boleh ubah baris. So ini isim biasa, dia mu'rab. Jadi kalau dia mu'rab, dia boleh diubah baris, kita kena tengok pangkat dia. Kalau dia baris depan, dia sedang berpangkat marfu'. An-nasu macam ni. Kalau dia an-nasa, dia sedang berpangkat mansub. Kalau dia an-nasi, dia sedang berpangkat majrur. Tuan-tuan buka balik tuan-tuan punya diagram. Jangan harapkan ingatan saja. Untuk peringkat ni, jangan harapkan hafalan dan ingatan tuan-tuan dulu. Salah tu. Tuan-tuan kena buka diagram. Biar tuan-tuan mahir. Walaupun dah hafal, buka diagram dulu. Not now. Bukan sekarang. Nanti tuan-tuan baru boleh tinggalkan diagram tu. Sekarang ni belum. Tuan-tuan kena depends pada diagram dulu. So, an-nas ialah kalimat isim. Dia bukan isim yang ada gelaran dan fungsi. Dia isim biasa. Jadi kalau isim biasa, dia mu'rab. Boleh ubah-ubahkan baris. So, dia sedang berpangkat marfu'. Okay, kenapa kita kata dia sedang berpangkat marfu'? Mana tanda dia? Ni ujung dia dhammah. So, dia sedang berpangkat marfu'. Baik, u'budu. U'budu ni sembahlah oleh kamu. Sembahlah oleh kamu. Ini ialah kalimat fi'il. Betul ke tidak? Okay, fi'il apa? Sembahlah oleh kamu, pergilah oleh kamu, makanlah oleh kamu. Ini fi'il apa, tuan-tuan? Ini fi'il amar. Betul ke tidak?
Jadi kalau fi'il amar, tak kiralah apa fi'il pun, mudhari' ke, madhi ke, amar ke. Soalan yang pertama, apa ganti nama diri dekat dalam ni? Tak payah susah, tengok aje kat bawah ni. Kamu, betul ke tidak? Nanti saya besarkan sikit tuan-tuan ya. Ganti nama diri dekat dalam ni ialah kamu. Betul ke tidak? Ni ada tulis kamu. Baik, ada tak kamu ni rujuk pada siapa? Wahai sekalian manusia, sembahlah oleh kamu akan Tuhan kamu. Sembahlah oleh kamu. Kamu ni rujuk pada siapa? Kamu ni rujuk kepada manusia-manusia ni baliklah. Betul ke tidak? Wahai sekalian manusia, sembahlah oleh kamu akan Tuhan kamu. So kamu sembahlah oleh kamu, sembahlah kamu ni rujuk kepada manusia-manusia ni semula. Tuan-tuan Baik, tuan-tuan dah tahu ganti nama dirinya ialah kamu rujuk kepada manusia. Ada atau tidak maf'ulun bih? Maf'ulun bih yang kena sembah. Sembahlah oleh kamu akan Allah, sembahlah oleh kamu akan Tuhan kamu. Kan ada ni, Rabbah ni adalah dia punya maf'ulun bih. Ingat tuan-tuan kalau syarat untuk jadi maf'ulun bih, dia mesti kena berpangkat mansub. Ingat ke tidak? Dia kena baris atas, ya. Okey, tuan-tuan kalau lupa buka balik video-video kita yang lama tapi tak apa, tuan-tuan dengar kita punya video terbaru pun saya akan ulang benda sama sampai tuan-tuan mahir. Tapi tuan-tuan kena dengar, wajib dengar. Jangan action, rasanya macam dah faham lah ustaz, tak payah. Jangan. Untuk peringkat ni tuan-tuan mesti kena follow je dulu belum boleh tuan-tuan buang diagram tu lagi belum boleh tinggalkan diagram tu lagi, mesti kena ikut apa yang saya sebut dulu tuan-tuan peringkat ni kena dengar cakap saya. Okey, maf'ulun bih ada ke tidak? Jawapannya ada. Mana dia? Rabbah. Syarat maf'ulun bih ada tak dekat rabbah? Ada ustaz. Syarat dia kena mansub. Ya, saya nampak dia mansub kat ujung ni macam tu Okey tuan-tuan, rabbah Rabbah ini ialah kalimat isim. Dia ni isim yang ada gelaran dan fungsi atau isim biasa. Dia ni ialah isim biasa. Isim biasa yang boleh ubah-ubah baris. Rabbah boleh, Rabbu boleh, Rabbi pun boleh. Kalau isim yang ada gelaran dan fungsi tak boleh ubah tuan-tuan So Rabbah ni tuan-tuan, dia ialah kalimat isim biasa. Jadi kalau isim biasa pada peringkat kedua ni, saya nak tanya pangkat dia apa? Dia sedang berpangkat marfu' ke Rabbu, atau sedang berpangkat mansub Rabbah, atau sedang berpangkat majrur Rabbi? Tuan-tuan, dia sedang berpangkat mansub. So kena tak syarat untuk jadi maf'ulun bih? Kena. So dia sedang berpangkat mansub. Mana tanda mansub dia? Fathah ni. Dia sedang berpangkat mansub. Tanda mansub dia ialah fathah. Okey, baik. Kalimat berikutnya apa? Kum. Kum maknanya kamu. Betul ke tidak? So ini kalimat isim ke fi'il ke haraf? Aku, engkau, dia, mereka, saya, kamu, awak. Ini ialah kalimat isim. Isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa tuan-tuan? Ini ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Apa gelaran dia? Kamu, aku, dia. Isim ganti nama diri. Betul ke tidak? Kalau dalam istilah nahwu kita sebut isim dhamir. Isim dhamir. Betul ke tidak? Baik, kalau isim dhamir itu gelaran dia, fungsi dia apa? Jadi dhamir lah. Dia jadi ganti nama diri lah. Baik, dia jadi ganti nama diri kepada siapa? Sembahlah oleh kamu akan Tuhan kamu. Wahai sekalian manusia, wahai sekalian manusia-manusia, sembahlah oleh kamu akan Tuhan kamu. Kamu rujuk pada siapa tuan-tuan? Ganti nama diri pada siapa? Dia rujuk kepada ataupun dia ganti nama diri kepada manusia-manusia ni. Faham tuan-tuan Baik, kita pergi kepada rangkap berikutnya. Allazi khalaqakum. Dua perkataan ni dulu Allazi khalaqakum, yang dia telah menciptakan kamu. Yang dia telah menciptakan kamu kan. Tadi sembahlah oleh kamu akan Tuhan kamu kan. Wahai sekalian manusia, sembahlah oleh kamu akan Tuhan kamu. Allazi khalaqakum, dia yang telah menciptakan kamu, kata Allah. Ni Allah sebut balik, dia yang telah menciptakan kamu. Allazi maknanya yang. Betul ke tidak tuan-tuan? Ini kalimat isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Ini ialah kalimat isim. Alif lam pun ada pangkal kan. Baik, kalau isim, allazi ni, dia ni ialah isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa ni tuan-tuan. Cuba tengok betul-betul. Dia isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Okey, dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Apa gelaran dia tuan-tuan? Dia ni ialah isim mewakili. So fungsi dia apa? Fungsi dia mewakili lah. Dia mesti mewakili seseorang dekat dalam konteks saya ni, yang telah menciptakan kamu. Baik, soalan kuis kita hari ni tuan-tuan, ini ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Gelaran dia ialah isim mewakili. Saya nak tanya tuan-tuan, dia mewakili siapa dalam konteks rangkap ini? Dia mewakili siapa dalam konteks rangkap ini? Dia mewakili siapa? Tolong hantar jawapan tuan-tuan di 0108173131. Ini ialah isim mewakili. Dia mewakili siapa dalam konteks rangkap ini? Baik, khalaqa, dia telah mencipta. Ini ialah kalimat fa'il, ada telah kan? So fi'il madhi So kalau fi'il senang saja, apa ganti nama diri dekat dalam ni? Dia. Kan ada tulis dia. Dia rujuk pada siapa? Dia rujuk kepada Allah. Dia rujuk kepada Allah. Dia yang telah menciptakan. So dia rujuk kepada Allah. Baik tuan-tuan
ataupun Tuhan kamu tu Allah ataupun Tuhan kamu ada maf'ulun bih tak? Jawapannya ada. Mana maf'ulun bih dia? Kum ni. Ingat tak tuan-tuan? Saya punya petua, kalau ada ganti nama diri melekat selepas kalimat perbuatan. Ni kalimat perbuatan kan? Tiba-tiba ada ganti nama diri melekat selepas dia, maka secara automatik ganti nama diri ini menjadi maf'ulun bih. Ingat tak? Okey, sekarang ni kum ni, kenapa dia tak baris atas Ustaz? Kenapa tak macam robba ni tadi? Kalau maf'ulun bih kan kena baris atas, jawapannya tak boleh. Kenapa tak boleh? Isim yang ada gelaran dan fungsi, dia tidak boleh diubah-ubah baris. Ataupun dalam istilah teknikal nahwu, dia mabni. Ingat tak? Dia mabni. Apa makna mabni? Mabni maknanya kebal. Okey, dia rujuk pada siapa tuan-tuan? Yang telah menciptakan kamu. Kamu dia rujuk kepada manusia-manusia tadi. Okey. Kemudian walladzina min qablikum. Okey, wa dan ini ialah haraf penyambung cerita. Alladzina orang-orang yang. Baik, kalau orang-orang yang ni isim ke fi'il ke haraf? Nampak ada alif lam ustaz. Inilah kalimat isim. Betul ke tidak? Baik, alladzina ni isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Cuba tuan-tuan jawab dulu sebelum saya bagi tahu. Alladzina orang-orang yang. Ini ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Apa gelaran dia? Gelarannya ialah isim mewakili. Baik, dia mewakili siapa tuan-tuan? Tuan-tuan cuba jawab elok. Saya tahu kebanyakan tuan-tuan mesti kata ustaz dia mewakili manusia. Jawapannya betul, tapi dia mewakili orang-orang yang sebelum manusia-manusia ni. Ni manusia ni yang hidup pada zaman tersebut. Ni dalam konteks ayat ni masih turun kan? Manusia ni yang hidup pada zaman tersebut. Tapi alladzina ni betul lah manusia, tapi manusia yang sebelum daripada manusia-manusia yang ni. Faham tak? Dia menciptakan kamu, wahai Muhammad, wahai sahabat-sahabat, wahai orang kafir, wahai siapa saja yang ada pada waktu itu kan. Dan alladzina min qablikum, dia juga yang menciptakan orang-orang sebelum kamu, Fir'aun ke, Haman ke, Nabi Musa ke, Nabi Isa kan, semua manusia kan. Dia rujuk kepada orang-orang yang sebelum daripada manusia-manusia yang hidup pada zaman ni. Faham tak tuan-tuan? Tapi secara umum dia pada kita semua lah. Betul ke tidak? Quran ni tak boleh ambil ikut sebab ayat ni turun. Kena tengok secara umum. Okey, sekarang ni dia mewakili orang-orang yang sebelum daripada manusia-manusia yang hidup pada zaman Rasulullah tu. Okey, min. Min ialah kalimat haraf, iaitu haraf jar. Haraf jar. Apa kerja haraf jar? Membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. Ni isim yang selepas dia. Okey, qabli. Qabli maknanya sebelum. Ini ialah kalimat isim. Ini ialah isim. Sebenarnya qabli ni tuan-tuan, ini ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Sebelum kau, sebelum aku, sebelum dia datang, sebelum mereka pergi, inilah isim. Tapi isim zaraf, ingat tak? Isim yang ada gelaran dan fungsi, isim ruang. Jadi kalau ruang, dia ruang masa ke ruang tempat? Dia ialah ruang masa. Sebelum kamu, yang menciptakan daripada sebelum kamu. So ini ialah isim ruang, iaitu ruang masa. Cuma kalau isim zaraf ni, ada di antaranya yang boleh diubah baris. Ada di antaranya. So boleh qabli, boleh qabla, boleh qablu. Kat sini min qabli. Kadang-kadang nanti tuan-tuan akan jumpa min qabla atau qablu. Tapi dalam perbahasan kita, ini ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. So tak payah bahas soal baris. Dia marfu' ke mansub tak payah bahas. Isim yang ada gelaran dan fungsi. Apa gelaran dia? Gelaran dia ialah isim ruang. Kalau isim ruang tak payah bahas lah soal baris. Okey, kum. Kum maknanya kamu. Ini ialah kalimat isim. Isim yang ada gelaran dan fungsi. Gelarannya ialah isim ganti nama diri. Kan? Dia jadi ganti nama diri kepada siapa? Dia jadi ganti nama diri kepada An-Nas itu tadi, yang menciptakan orang-orang sebelum kamu. Okey, la'allakum tattaqun tu kita tinggalkan tuan-tuan. Dah banyak kalimat yang kita ada hari ni. So saya nak tahu tuan-tuan, tadi saya tanya allazi yang tuan-tuan jumpa, allazi khalaqakum ini, dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Gelarannya ialah isim mewakili. Soalan saya, dia mewakili siapa dalam konteks rangkap ini? Tolong jawab dan hantar ke 010-817-3131. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.